Konsep sidang parlimen secara hybrid sedang dikaji. Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Miza Yusni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Baik, Parlimen secara hybrid dan untuk ke arah merealisasikannya, satu kajian sedang dilaksana untuk mencari mekanisme baru bagi membolehkan sidang Parlimen berlangsung. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menerusi kenyataan menjelaskan kajian melibatkan sidang Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ini akan membolehkan sidang Parlimen diteruskan walaupun negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Perkara berkenaan dibincangkan pada mesyuarat bersama yang dipertua Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta timbalan-timbalan yang dipertua secara maya. Antara perkara dibincangkan persiapan ke arah pelaksanaan Parlimen secara hybrid yang meliputi aspek infrastruktur, teknikal, undang-undang, peraturan dan juga keuangan. Anggota mesyuarat pada dasarnya bersetuju dengan pelan konsep yang melibatkan penyertaan ahli Parlimen secara kehadiran fizikal dan maya. Satu kertas lengkap akan disediakan dan akan dibawa untuk pertimbangan dan kelulusan jemaah menteri dalam waktu yang terdekat. Awas golongan anti-vaksin. Tindakan menghasut orang ramai menolak vaksin boleh dikenakan hukuman dan kerajaan kini sedang mengkaji untuk mengenakan tindakan undang-undang ke atas golongan anti-vaksin. Dan ini termasuk hasutan untuk tidak menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kerajaan juga telah meminta Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV mengkaji pelaksanaan program imunisasi secara wajib jika jumlah pendaftaran gagal mencapai sasaran imuniti kelompok. Jangan ada orang berkata jangan vaksin, jangan ambil vaksin. Ini gerakan anti-vaksin kalau mengganggu usaha kerajaan, kita akan fikirkan sama ada kita akan mengenakan tindakan dari segi apa-apa bentuk hukuman kerana mereka menghasut dan sebagainya. Ini kita akan kaji dari sudut undang-undang. Kerana kita tak mahu separuh daripada orang kita dah dapat sertifikat, sebahagian itu tidak dapat. Dan ini mungkin bawa kesan kerana ada yang mungkin tidak ada pelindung, tak ada antidot ataupun antibody. Jelas beliau, setakat ini hampir 13 juta orang telah mendaftar dan angka itu hanya 50% daripada jumlah keseluruhan yang sepatutnya berdaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Ordinan bagi membolehkan penguatkuasaan undang-undang diambil terhadap golongan anti-vaksin akan digubal dan perkara tersebut ditegaskan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bila kita lakukan kempen-kempen seperti ini, dia memberi perasaan yang tidak senang kepada rakyat. Seolah-olah banyak yang kerajaan buat ni tak betul. Kajian yang kita lakukan itu adalah untuk melihat semua orang sedar dan kita ambil scientific data selepas dah gunakan itu dan kita nak buat insya-Allah kalau boleh kita jadikan dia sebagai satu akta ordinan pada kali ini. Sekiranya tiada tindakan, ia dikhawatiri akan melambatkan pencapaian sasaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan negara. Beliau berkata kepada pemberita selepas meninjau pematuhan SOP di sebuah pusat membeli belah di ibu negara. Bilangan pusat pemberian vaksin PPV sama ada di bandar maupun di luar bandar akan ditambah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan tindakan ini bagi mempercepat proses vaksinasi untuk negara mencapai sasaran imuniti kelompok lebih awal. Kita minta supaya semua klinik-klinik
Perdana Menteri turut menekankan pentingnya klinik-klinik swasta bekerjasama membantu kerajaan bagi tujuan itu. Kita minta supaya semua klinik-klinik swasta yang bersedia untuk membantu kerajaan, tadi dimaklumkan sudah 2,000 daripada jumlah 8,000 klinik swasta seluruh negara yang bersedia untuk membantu proses vaksinasi. Jadi kalau semua masuk dalam jadual kita, maka lebih banyak lagi yang dapat. Jelas beliau tidak timbul isu ketiadaan stok vaksin di dalam negara memandangkan lebih 100% daripada jumlah yang dirancang pada tahun lepas telah tiba di negara ini dan jumlahnya dijangka terus bertambah ke arah mempercepat proses vaksinasi rakyat. PPV secara pandu lalu bakal diperluas ke seluruh negara bagi mencapai sasaran imuniti kelompok terhadap virus COVID-19 dan cadangan itu susulan kejayaan PPV pandu lalu di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Kerian yang menjadi projek perintis dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, PPV secara pandu lalu dilihat penting berikutan Malaysia bakal menerima hingga 5 juta dos vaksin Pfizer, AstraZeneca dan Sinovac sepanjang bulan ini. Jadi saya percaya lepas ni banyak lagi tempat-tempat akan di negeri-negeri yang beza. Apabila vaksin ada nanti dapat ditambahkan bilangan orang yang disuntik ni dengan cara pandu lalu. Pandu lalu ni tentu memudahkan, especially kalau second dose dan lebih cepat. Sebagai permulaan, 2 lokasi di daerah Kinta Perak telah dipilih sebagai PPV pandu lalu iaitu di Stadium Indra Mulia dan Bulatan Sultan Azlan Shah, Bandar Merujaya. Operasi PPV di Pusat Perubatan Borneo BMC sejak 25 Mei sehingga hari ini berjalan lancar. Pengurus eksekutifnya Dr. Kenneth Tan memaklumkan seramai 225 penerima hadir di hospital swasta berkenaan bagi mendapatkan suntikan vaksin setakat 3 Jun. Dedahnya lagi hanya 80% penerima vaksin dos pertama hadir pada tarikh yang dijadualkan. Ini sekaligus menyebabkan pihak BMC terpaksa mencari pengganti pada saat-saat akhir bagi mengelak pembaziran vaksin. Mereka tidak hadir pada masa yang ditetapkan. Ada yang terlalu awal dan atau terlalu lewat. So ini menimbulkan isu overcrowding lah. So saya berharap orang penerima vaksin akan hadir pada tarikh dan masa yang ditentukan. Seramai 15 kaki tangan ditugaskan dengan permulaan kapasiti 50 orang penerima vaksin setiap hari. BMC berhasrat untuk menambah kapasiti maksimum secara berperingkat sehingga 500 penerima setiap hari. Lebih 26,000 operasi sanitasi telah dijalankan Jabatan Bomba dan Penyelamat sejak bermulanya wabak COVID-19 melanda negara. Jabatan itu komited akan meneruskan operasi berkenaan bagi mencegah kebarangkalian jangkitan daripada berlaku. Setiausaha Politik kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nur Hizwan Ahmad dalam satu kenyataan menjelaskan negara berhadapan dengan kemunculan varian virus baru. Beliau memetik kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, virus itu berevolusi dengan pantas dan sentiasa berubah-ubah. Justru amat penting proses sanitasi difokuskan dalam kawasan yang telah disahkan mempunyai kes aktif. Proses sanitasi bukanlah proses desinfeksi semata-mata tetapi merangkumi aktiviti nyah cemar, disinfeksi dan cucian serta sanitasi awam. Sanitasi awam juga merupakan salah satu terapan norma baharu yang ingin dijadikan budaya dalam masyarakat. Langkah ini penting bagi masyarakat sentiasa berada dalam keadaan selamat, bersih dan sihat. Beliau mengulas satu kenyataan sebelum ini yang mendakwa operasi sanitasi awam merupakan satu pembaziran sumber.
Jumlah kes baru harian COVID-19 dalam tempoh 24 jam lalu menunjukkan penurunan apabila 7,748 kes dilaporkan berbanding 8,209 kes semalam. Jumlah kes sembuh pula 6,624 manakala 86 kes kematian dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 3,182. Dan berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Kalau perusahaan macam mana? Kan kerajaan tak pernah kan? Ikut je cakap ayah. Tahulah ayah nak buat macam mana nanti. Bertemu kembali. 10 lagi kawasan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya memaklumkan 5 daripadanya diisytihar di negeri Perak. Arahan itu melibatkan Kampung Datuk Ahmad Said Tambahan 2, Mukim Ulu Kinta, manakala di daerah Kerian, PKPD melibatkan Taman Kerian Tambahan Parit Buntar. PKPD turut dikenakan di 3 perkampungan di Batu Sembilan Lekir, Mukim Lekir, daerah Manjung, 2 kampung dalam Mukim Pengkalan Hulu serta 2 lagi kampung Mukim Kerunai di Hulu Perak. Arahan PKPD lain dikenakan di Taman Berkat, Mukim Matang, melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. Sementara itu, MKN memaklumkan arahan PKPD turut melibatkan beberapa lokaliti di Sabah dan Pahang. PKPD di semua lokasi adalah selama 2 minggu bermula 6 Jun hingga 19 Jun. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut mengumumkan penambatan PKPD di beberapa lokasi secara serentak bermula 5 Jun. Di Sarawak melibatkan rumah panjang nyalu anak Perancis di bahagian Mukah, manakala di Johor pula PKPD Felda Kahang Timur dan PKPD Asrama Pekerja Kilang Oceanic Fabric Mill dan Asrama Pekerja Kilang di Purna Bena di daerah Keluang. Turut ditamatkan PKPD di Kampung Lubuk Rendang, Alu Gajah Melaka diikuti Kuala Lumpur, iaitu PKPD Kampung Batu Muda Tambahan dan PPR Kampung Limau. PKPD di 3 perkampungan di Mukim Bunut Susu Pasir Mas Kelantan juga ditamatkan. Di Sabah, penamatan PKPD melibatkan Kampung Pagar Sungai Imam di Tawau. Sekatan Jalan Raya SJR dan operasi pemantauan akan ditambah di seluruh negara. Tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah, tindakan itu ekoran aliran trafik yang masih tinggi dan wujudnya kesalahan berhubung penyalahgunaan surat kebenaran pergerakan meskipun telah memasuki hari keempat pelaksanaan sekatan pergerakan penuh. Dan kita tak puas hati dengan jumlah pergerakan di ada jalan raya.
Jadi kita buat keputusan malam tadi, sekatan jalan raya dipertingkatkan. Begitu juga pemantauan kita lakukan di seluruh negara. Kalau semalam 86,000, hari ini akan kita pertingkatkan lagi. Sehingga semalam 930 SGR telah dijalankan di seluruh negara bagi memastikan hanya individu yang mempunyai sebab kukuh dibenarkan merentas daerah dan juga negeri. Cubaan 5 warga Indonesia untuk merentas negeri menggunakan surat kebenaran palsu gagal. Mereka ditahan pihak polis dalam satu sekatan jalan raya di Jalan Raya Plaza Tol Ipoh Selatan, arah utara semalam. Kelima-lima mereka ditahan pada pukul 11.45 malam dalam satu pemeriksaan ke atas sebuah bas persiaran. Dan apabila kita buat pemeriksaan lanjut, dapati dia telah dipalsukan. Dan lanjutan daripada itu, kita telah forwardkan kes ini kepada rakan kita di Johor, dan kita daripada maklumat yang disalurkan, pihak IPD Kota Tinggi telah berjaya menangkap satu warga Bangladesh yang membuat borang rentas negeri yang palsu dan menjualkan kepada rakan-rakannya. Dalam pada itu, sebanyak 369 kompaun telah dikeluarkan sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD membabitkan pelbagai kesalahan. Di Johor, polis menahan 5 lelaki tempatan dan 4 wanita warga asing kerana ingkar SOP pada satu majlis sambutan hari lahir. Serbuan dibuat dalam sebuah bangunan di Jalan Setulang, Johor Bahru. Mereka yang berumur 30 hingga 46 tahun itu didapati berkumpul dan gagal mematuhi peraturan penjarakan fizikal. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Muhammad Fazli Muhammad Zain menerusi kenyataan memaklumkan 4 lelaki terbabit di kompaun RM4,000 manakala seorang lagi dikenakan kompaun RM20,000. 4 wanita warga asing pula ditahan reman untuk pengesahan pergerakan di Jabatan Immigration kerana gagal menunjukkan dokumen diri. Turut dirampas 2 buah pembesar suara, 2 buah alat pemancar cahaya, 1 rangkai kunci dan sekeping chip akses. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration dan Peraturan 17 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021. 125 kertas siasatan melibatkan pelanggaran pelbagai kesalahan di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 kurungan Akta 446 telah diambil tindakan oleh Mahkamah Session di seluruh negara. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarabanan berkata 49 kes pendakwaan telah selesai melibatkan jumlah denda yang dibayar berjumlah RM352,000. 265 kertas siasatan pula telah diberi izin kompaun yang melibatkan tawaran kompaun berjumlah RM2,314,000 terhadap majikan yang melakukan kesalahan di bawah Akta 446. Sehingga hari ini sebanyak 742 kertas siasatan telah dibuka di bawah Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja ataupun Akta 446 terhadap majikan pelbagai sektor. Daripada 742 ini setakat hari ini 125 kertas siasatan telah dibawa ke mahkamah dan 49 kes telah diselesai dengan jumlah denda dibayar sebanyak RM352,000 so far. Beliau ditemui selepas operasi pematuhan Akta 446 dan PKP 3.0 di sebuah kilang dinilai. Dalam operasi berkenaan, pihaknya mendapati kilang tersebut melakukan beberapa kesalahan iaitu tiada perakuan penginapan dan tiada kelulusan pihak berkuasa tempatan. Majikan juga dikesan gagal memastikan para pekerja mereka mengimbas QR kod MySejahtera. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM terus komited dalam melaksanakan tugas di lapangan walaupun berhadapan dengan cabaran COVID-19. Jelas Pengarah Bahagian Cari Lamat dan Bantuan Bencana Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia Laksmana Pertama Maritim Aminuddin Abdul Rashid, setiap anggota yang melakukan pemeriksaan di lapangan harus mengutamakan keselamatan diri dengan lebih ketat.
Keselamatan kepada pegawai dan anggota-anggota kita yang bertugas di kapal, terutamanya di bot itu, kita mempunyai SOP kita lah. Kita kena pastikan mereka dilengkapkan, dibekalkan dengan face mask, sarung tangan dan juga beberapa panduan yang kita berikan kepada mereka apabila mereka membuat, especially apabila mereka membuat pemeriksaan ke atas kapal-kapal ataupun bot-bot nelayan asing. Tambah beliau, setiap anggota yang terlibat dalam operasi cari lamat mangsa perlu memakai set penuh kelengkapan pelindungan diri PPE bagi mengelakkan diri dijangkiti COVID-19. Beliau ditemui di Angkasa Puri selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia. Kegiatan judi melibatkan 11 lelaki di sebuah premis di Kampung Simi Ipoh, Perak terbongkar apabila diserbu polis petang semalam. Gara-gara terkejut, 3 daripada mereka bertindak terjun dari tingkat 3 premis berkenaan. Daripada 11 lelaki itu, ialah 10 Melayu, 1 India Muslim, dan daripada itu 3 OKT itu mengalami kecederaan. Seorang mengalami kecederaan patah peradangan tangan, bahu dan pinggang. Seorang mengalami kecederaan patah kedua-dua belah kaki lah. Dan seorang lagi mengalami patah tulang rusuk dan tangan kiri lah. Mereka ni agak terkejut apabila kehadiran kita tu, dan ada yang cuba nak melompat keluar lah. Agaknya mungkin nak cuba melompat keluar betul ke tingkat 2 tu, terjatuh terus kepada ni. Hasil siasatan mendapati salah seorang suspek menyewa premis berkenaan untuk menjalankan kegiatan tersebut sejak 4 bulan lalu. Kes disiasat di bawah Seksyen 6-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Kompaun turut dikeluarkan kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Seorang warga emas bersama menantunya yang berada dalam pantang nyaris maut apabila rumah kayu yang diduduki mereka terbakar. Insiden berlaku pada jam 8.30 pagi semalam di Kampung Cik Lijah, Dungun, Terengganu. Dalam kejadian itu, warga emas berusia 81 tahun tersebut mengalami kecederaan pada bahagian kaki, manakala wanita berkenaan dan beberapa ahli keluarga lain berjaya menyelamatkan diri. Menurut Nur Hamimah Sulaiman, 39 tahun, kebakaran itu disedari ibu mertuanya yang ketika itu sedang berada di ruang tamu. Bunyi macam ting-ting-ting slow je mula-mula tu. Lepas tu bunyi kuat. Lepas tu semakin kuat. Lepas tu ingatkan mok ambak kera sebab memang mok katuk dinding. Ingat kera sungguh lah. Lepas tu buat dono je lah. Ingat kera. Sebab biasa memang kera banyak. Lepas tu mok pun bangun, mok kata api. Suruh tubik. Lepas tu akak anak, bawa agak anak je lah. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Dungun, Syahrizal Samsudin ketika dihubungi berkata pihaknya dengan kekuatan 21 anggota bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima laporan. Kebakaran berjaya dipadam sejam kemudian. 5 insentif baru diperkenal Lembaga Kemajuan Wilayah LWK bagi membantu usahawan dan juga peniaga kecil terjejas akibat pelaksanaan PKP. Insentif itu dijangka akan memanfaatkan lebih 3,500 peniaga. Jelas Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, bantuan berkenaan akan disalurkan menerusi 5 agensi bermula Mei hingga Julai depan dan ia melibatkan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang, Lembaga Kemajuan Wilayah Johor Tenggara dan Lembaga Kemajuan Wilayah Kelantan Selatan. 2 lagi agensi terlibat, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata insentif yang diperkenalkan melibatkan pengecualian bayaran premis perniagaan, penangguhan bayaran sewa rumah dan pengecualian bayaran sewa tanah. Selain penangguhan bayaran balik pinjaman serta penstrukturan semula dan memperluas program-program keusahawanan di agensi. Jumlah keseluruhan implikasi kewangan melibatkan 5 LKW berjumlah lebih 7 juta ringgit. Buatkan semua orang makin takut tu, bila kita naik ambulans ni kita belum tentu lagi kita boleh balik. Anak-anak dapat membawa ibu bapa mereka dan janganlah dengar berita-berita palsu, berita-berita yang tidak sahih. Jaga diri, kendirikan diri, duduk kat rumah supaya keluarga semua pun sihat.
Interaksi lebih rendah berbanding prestasi sebenar tidak menunjukkan kesungguhan penuh. Itu punca kekalahan yang dizahirkan jurulatih Harimau Melaya Tan Chee Ho selepas pasukan kebangsaan ditundukkan Emirat Arab Bersatu UAE 4-0. Beliau mengakui amat kecewa dengan prestasi ditunjukkan anak buahnya dalam pertemuan berkenaan. Namun beliau enggan meletakkan kesalahan sepenuhnya di atas bahu pemain. Ini kerana mereka mempunyai masa yang singkat bagi membentuk persefahaman terutama bersama pemain naturalisasi. Mungkin dari segi persiapan pasukan UAE, kita tahu mereka sebelum untuk kempen kelihatan ini dah bermain 7-8 lawan persahabatan dan juga bawa lebih ramai pemain yang lebih baik sebelum inilah, dan juga nampak dengan kemasukan especially nombor 15 Fabio dengan pemain natural, mereka nampak agak berbeza, dan of course kita masih lagi mencari momentum yang terbaik. Challenge tadi. Dua penjaring penyerang ahli markout dan dua lagi daripada pemain tengah naturalisasi dari Brazil, Fabio Lima, melengkapkan kemenangan 4-0 UAE ke atas pasukan negara awal pagi tadi. Malaysia tak ada pilihan lain selain wajib menang baki dua perlawanan menentang Vietnam dan Thailand bagi menghidupkan peluang mara ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Ramai pemain naturalisasi dalam pasukan bukan punca Harimau Melaya tewas kepada UAE. Sebaliknya, faktor masa yang singkat bagi membentuk keserasian menjadi punca aksi kurang baik ditampilkan anak buah Tan Chee Ho. Pengurus Harimau Melaya Datuk Yusof Mahadi menjelaskan pasukan seperti UAE turut menggunakan tenaga naturalisasi. Aksi meyakinkan berjaya ditampilkan mereka dalam perlawanan semalam hasil tempoh latihan mereka yang lebih lama. Lelirun kolab yang ini, kolab yang masa kita nak pergi UAE ni, dan di Paula bulan 3 baru join kita. Jadi saya masih beranggapan kualiti mereka ada, sebagai pemain mereka ada kualiti, tapi mereka belum gel dengan pemain-pemain lain. Kan? Saya tak anggap naturalisasi ini sebagai satu kegagalan, sebab kita melihat banyak tim pun menggunakan pemain naturalisasi. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai prestasi ditampilkan pemain naturalisasi termasuk Leridon Krasniki dan Di Paula. Beliau berharap peminat bersabar dan memberi contoh Muhammad Sumari yang gagal menyerlah semasa di awal penampilan bersama skuad kebangsaan. Namun berjaya membentuk keserasian selepas itu, termasuk menjaringkan 2 gol semasa menentang Indonesia dan 1 gol menentang Thailand. Baiklah saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Jalankan tanggungjawab kita, kekal berada di rumah, keluar hanya jika perlu dan patuhi semua SOP yang telah ditetapkan. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.